Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Rosman Ismail dalam ruangan kongsi bersama kaunselor anda. Dan apa khabar semua? Bagaimana dengan PKP anda? Dan hari ini saya akan kongsi satu kisah. Semoga kisah ini memberi semangat kepada kita untuk terus hidup dalam cabaran menghadapi COVID, supaya kita sentiasa diingatkan dan kita sentiasa memandang ke hadapan untuk kita terus hidup dalam apa juga keadaan sekalipun. Alhamdulillah. Satu kisah yang saya cuba bawa ini, kita cuba nak tengok tugu, ya. Kalau kita pergi ke mana-mana, selalunya kita akan nampak tugu, dan tugu selalunya sebagai satu tempat peringatan ataupun satu bentuk peringatan yang cuba disampaikan orang-orang yang terdahulu melalui tugu tersebut, supaya orang-orang akan datang akan ingat apa peristiwa ataupun apa yang istimewa pada tugu itu yang pernah berlaku dahulu. Okey, baik, itu tugu. Jadi kisah hari ini ia bermula apabila di sebuah negeri di Amerika Syarikat, di Alabama. Negeri itu subur dengan tanaman kapas, ya, tanaman kapas yang sangat subur, dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pengeluaran kapas terbesar di Amerika Syarikat pada satu ketika dahulu. Namun secara tidak sengaja ada masyarakat di sana terbawa satu kumbang, binatang kumbang itulah, kumbang perosak dari Meksiko, kumbang kapas Meksiko, ya. Kemudian kumbang tu berkembang secara cepat di tempat tersebut. Apabila kumbang tu beranak pinak, kemudian kumbang itu menjadi makhluk perosak, dan dia merosakkan semua kapas yang ditanam oleh penduduk tersebut. Dan apabila berlaku begitu, maka rosaklah kapas-kapas yang ditanam, maka rosaklah kapas-kapas yang untuk dijual dan sebagainya, semua rosak. Kemudian penduduk di sana cuba hapuskan kumbang tersebut. Bila dia hapus, dan dia cuba untuk menanam balik semula, tetapi pada masa yang sama penduduk cuba cari cuba mencadangkan untuk buat satu tugu, dan penduduk di bandar tersebut bersetuju untuk buat tugu di sana berbentuk kumbang tersebut. Okey. Setelah beberapa tahun kemudian, penduduk cuba alih daripada tanam kapas kepada tanam sayur-sayuran. Apa yang bagusnya, tanam sayur-sayuran ini lebih menguntungkan dan lebih memberi pendapatan kepada penduduk. Pada masa sama, generasi yang mendatang hanya melihat tugu itu hanya sekadar kumbang sahaja. Okey? Dan apabila kumbang menjadi tugu, generasi yang baru lahir, dia tak tahu apa di sebalik kumbang itu tersebut dengan sayur yang mereka dapati ketika itu. Okey. Jadi kisahnya, mengapa penduduk di sana bersetuju untuk membina tugu yang melambangkan kumbang, dan kenapa tidak tugu itu sebagai kapas? Okey, satu. Okey, yang kedua, kita cuba terokai apa pengajaran di sebaliknya ni. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi peluang untuk hidup, dan walaupun dalam keadaan COVID, walaupun dalam keadaan bagaimana sekalipun, kita tetap terus hidup. Dan sebelum ini kita belum pernah mendengar kisah COVID, dan
bermula pada tahun 2019 dan sampai sekarang kita telah banyak dengar kisah tentang COVID dan sebagainya. Okey. Apa yang pengajaran yang saya bawa di sini? Kalau kita cuba jadikan tugu itu sebagai tugu untuk peringatan, untuk menjadikan perubahan pada diri kita, maka itu yang terbaik. Malangnya kebanyakan kita menganggap COVID yang datang sebagai tugu peringatan yang jahat, yang tidak mahu buat perubahan pada diri kita sendiri. Sebagai contoh, penduduk di bandar tersebut, dia memperingati tentang makhluk perosak yang datang merosakkan kapas itu sebagai satu kebangkitan untuk terus dan buat perubahan pada diri dan tempat mereka yang mereka ada sekarang. Okey, kalau dulu kapas itu menjadi satu sumber pendapatan, tetapi apabila kapas dirosak oleh kumbang, maka kumbang itu menjadi tugu, dan tugu peringatan itu membuat perubahan kepada penduduk untuk tanam sayur-sayuran. Dan akhirnya penduduk tersebut mula buat perubahan dan menjadikan bandar tersebut adalah bandar pengeluaran sayur terbesar di Amerika Syarikat. Apa pengajarannya? Pengajarannya, kalau kita cuba buat perubahan pada diri kita, kita cuba bina satu peringatan, turning point yang boleh menyebabkan kita berubah dan buat sesuatu untuk diri kita, menjadikan itu sebagai satu booster, satu tolakan yang menyebabkan kita bukan kecewa terus jatuh, tetapi menyebabkan kita bangkit dan terus kehidupan dengan pelbagai kaedah yang baru. Ya, sebagai contoh, kalau keadaan COVID sekarang, kita belum pernah secepat ini untuk belajar secara online. Tapi disebabkan COVID berlaku, maka secara mendadak, secara drastik kita terdorong untuk belajar secara online. Jadi bersedialah untuk diri kita, buat perubahan pada diri kita. Jadikanlah COVID ini sebagai tugu untuk berubah menjadi tugu kebaikan untuk diri kita. Jangan menjadikan COVID ini sebagai satu alasan, menjadikan sebagai satu bebanan kepada kita, akhirnya kita tak buat apa-apa. Okey? Jadi sebagai kesimpulannya, jadilah tugu ini sebagai tugu COVID ini sebagai tugu buat perubahan pada diri kita untuk kita jadi lebih baik, lebih hebat dari sebelumnya. Okey, sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.